Jadi orang jahat bertambah banyak, dorongan nak buat jahat banyak. Melalui TV ke, melalui internet ke, mudah. Berkenalan, zina. Berkenalan, zina. Lepas tahun Ustaz noh, dia ni lepas tahun, sehari ya. Ni, berkenalan dalam ni, zina, sehari je. Anak-anak remaja macam tu Ustaz. Dia ni remaja, anak 4 dah. Bukan contoh, bukan contoh. Ini yang berlaku, yang sampai kat saya. Yang sampai. Yang minta saya selesaikan. Hak nu anak dah sekian, yang ni pun anak sekian. Yang nu cerai isteri, yang ni minta suami ceraikan dia. Nikah daripada orang. Yang ni punca dia. Hak tu hak lapis tua-tua. Hak budak-budak lagi ya, hak budak-budak dia berkenalan dalam ni ya. Dia buka, tengok friend list, tengok apa semua, satu-satu dia try. Kata Sayyidatuna Aisyah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi sebab kemarahan bagi ibu bapaknya. 1, hujan akan menjadi panas, iaitu hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas. 2, dan akan bertambah banyak orang yang jahat dan akan berkurangan orang baik. 3, dan anak-anak menjadi berani melawan orang tua mereka. 4, dan orang yang jahat berani berterus terang melawan orang-orang yang baik. 5. Habis. Kita tengok huraian dia. Di antara tanda-tanda di antara tanda-tanda dekatnya kiamat ialah apabila anak merupakan sebab kemarahan orang tuanya. Satu, apabila anak merupakan sebab kemarahan orang tuanya. Betapa banyak hari ini anak-anak yang menyebabkan mak ayah murka. Banyak tuan-tuan. Allahu Akbar. Anak-anak yang menyinggung perasaan mak ayah, anak-anak yang mudah menyakitkan hati mak ayah, anak-anak yang Nabi kata membuatkan mak ayah murka. Betapa banyak zaman ini. Tanda kiamat. Hak ni boleh tengok dah. Tanda kiamat ni hari ni boleh tengok. Sudah berlaku. Sudah berlaku. Yang paling menyayat hati sekali, paling menyayat hati, otak kita tak boleh nak proses. Bunuh mak dia, boh dalam tangki najis. Mak kandung lah. Petang tadi saya sembang dengan jiran orang tu. Dia main rumah saya. Mai bukan urusan nak sembang benda tu. Bukan saya mata-mata je Ustaz, saya nak cerita tu kan. Mai ada urusan sekolah lah kan. Hari-hari mesyuarat. Kan saya. Dia kata jiran saya Ustaz kenal rapat. Dia kelak mak dia tak mati lagi. Dia kelak-kelak tu dan duduk sakit-sakit tu dia heret pi ke belakang, buh dalam tangki najis lebih kurang 1.2 meter, tak tinggi sangat. Mana 1.2 meter. Dia angkat buh. Dia kelak-kelak tu angkat buh. Angkat buh, tangki tu tak tinggi sangat, mak dia nak bangkit. Dia tolak dengan kayu pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolak lebam di sini. Tolak di kepala. Supaya tak boleh bernafas, kepala duduk layak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hak tu paling top sekali tahun ni lah, nombor 1. Yang lain-lain tu banyak lah lagi, yang lain-lain pun banyak, no? Rupanya dia ni dia ketagih gam, dia jadi agresif. Diisak gam tu tagih, dia jadi agresif. Tahu no? Dadah. Betapa banyak dadah kan zaman hari ni, cukup banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian.
Nabi kata satu zaman kamu akan tengok anak-anak membuatkan mak ayah menjadi murka. Banyak. Satu. Kemudian hak nombor 2 ni kurang. Tapi duk ada dah, iaitu Nabi kata selalu menjadi kemarau. Lah hujan lah. Lah ni musim hujan ni sampai akhir tahun, no? Jabatan Kaji Cuaca beritahu ni fenomena hujan ni dia akan main sampai akhir tahun. Dia akan hujan, banyak hujan. Maka ni Nabi sebut hujan akan menjadi kurang dan cuaca akan menjadi panas. Jadi dah ni sebenarnya hak tanda ni pun jadi dah. Nah, dia akan main satu masa, setahun ni pun ada satu masa dia main kemarau. Kemarau seminggu, kemarau panas kan. Dia main kemarau 2 minggu. Kemuncak kepada kemarau ini ialah sebelum kemunculan Dajjal tu. No? Dia main tak hujan, tahun kedua tu kurang lagi, tahun ketiga kurang, tahun keempat kurang terus. Kemarau sepanjang tahun. Tuan, dia akan main keadaan begitu. Tanda kiamat yang kedua pun sudah nampak bibit-bibit tanda itu. Nombor 3, orang jahat bertambah banyak dan dorongan untuk berbuat kejahatan sangat banyak. Subhanallah. Nak buat benda jahat ni tuan, dalam rumah boleh buat dah. Semua orang dalam rumah. Tambah pula lepas ni tak boleh ketuk dah pintu. Lagi boleh buat privacy, dosa privacy, silakan. Alhamdulillah banyak mufti lawan kenyataan naif tersebut. Alhamdulillah Majlis Presiden Peguam Syar'i, Majlis Presiden Muslim Malaysia semua bantah benda tu, bercanggah dengan perlembagaan. Kenapa menteri pergi sebut macam tu? Sedangkan isu perundangan syariah ni bidang kuasa negeri. Jadi bercanggah. Kan? Alhamdulillah lah orang yang tegur kan benda tu, tegur kenyataan tersebut yang bercanggah dengan perlembagaan. Subhanallah. Jadi orang jahat bertambah banyak, dorongan nak buat jahat banyak. Melalui TV ke, melalui internet ke, mudah. Berkenalan, zina. Berkenalan, zina. Lepas tahun Ustaz, no? Dia ni lepas tahun, sehari ya. Ni, berkenalan dalam ni, zina, sehari je. Anak-anak remaja macam tu Ustaz. Dia ni remaja, anak 4 dah. Bukan contoh, bukan contoh. Ini yang berlaku, yang sampai kat saya. Yang sampai. Yang minta saya selesaikan. Hak nu anak dah sekian, yang ni pun anak sekian. Yang nu cerai isteri, yang ni minta suami ceraikan dia. Nikah daripada orang. Yang ni punca dia. Hak tu hak lapis tua-tua. Hak budak-budak lagi ya. Hak budak-budak dia berkenalan dalam ni ya. Dia buka, tengok friend list, tengok apa semua, satu-satu dia try. Hai. Bagilah salam dulu. Okey, hak nu jawab mak perempuan tu, kononnya Islamik lah. Salam. Macam tu lah. Salam. Boleh intro? Boleh intro? Intro ni maksudnya nama, umur, duduk tang mana? Saya berceramah lebih daripada depan 100,000 orang pelajar sekolah menengah. Kan? Sebab tu Mufti Sabah minta umur diturunkan, umur nikah tu. Sebab Sabah top 3 dalam Malaysia yang mempunyai anak-anak yang berusia umur 12 sampai 15 yang melahirkan anak luar nikah. Top 3 Sabah. Sebab tu mereka turunkan umur berapa Sabah berapa ni? Oh, dia tak tahu apa. Sabah berapa? 16. 14 ke 16? Tu perlih tu. 14 ke? 14 kan? Saya tanya mak saya, 14 macam mana mak? Mak saya kata, aku menikah 19. Tu
Dia cakap aku lah, mak saya cakap aku menikah 19, tu dia 14 kan, 13 nikah 13. Entah no? Sebab berzina di kalangan sekolah menengah ni semakin menjadi-jadi. Dalam beberapa tahun lagi, nisbah anak luar nikah dalam masyarakat 1 nisbah 10. Setiap 10 budak yang tuan-tuan tengok, seorang mesti anak luar nikah, wajib. Sebab dalam Jabatan Pendaftaran Negara sekarang ni 10 minit seorang lahir, bukan berzina 10 minit lahir. Ni kita dah sejam lebih dah ni, dah berapa belas orang dah ni anak luar nikah telah dilahirkan. Ini bukan fakta majalah Mangga, fakta Jabatan Pendaftaran Negara. 10 minit seorang dilahirkan, maksudnya berzina darat 10. Setiap 10 minit 10 orang berzina, 10 minit seorang, 10 Malaysia, bukan Amerika Syarikat, di Malaysia. Sebab tu logik lah dia buat turun had nikah tu di negeri dia tu. Kena tengok kenapa mufti tu dia buat turun kan. Aku dah tengok penduduk syurga seluruhnya, aku mendapati, kata Rasulullah, majoriti adalah orang miskin. Orang kaya duduk mana? Majoriti orang kaya duduk sana. Bila dia mula kaya, dia mula berasa dia boleh buat apa saja dia nak buat sebab harta dia. Dah. Setiap sen itu Allah yang bagi. Nah, berapa ramai? Ada satu orang doktor dok Allahu Akbar. Ada kalau saya sebut tuan-tuan kaya sehingga tahap ada kapal terbang jet peribadi. Doktor ada kot ni belah utara ni. No, ada bangunan-bangunan dia sekarang ditinggalkan kosong. Jutawan besar. Jutawan besar. Subhanallah. Tu'til mulka man tasha. Wahai Allah, kamulah yang memberikan kerajaan dan kekayaan kepada orang yang kamu pilih. Allah yang bagi, tuan. Dia berasa macam 700 juta dalam akaun tu, 700 juta dalam akaun tu macam takkan habis. Buatlah macam mana, mesti takkan habis. Dia yakin. Qarun bukan 700 juta. Qarun ni nilai harta dia tak boleh kira, tak boleh hitung. Harta dia terlampau banyak. Manusia terkaya dalam alam ni. Allah sedut semua. Allah sedut semua. Kerana kekayaan itu aku yang beri, dan aku boleh menarik kesemuanya daripada kamu. Jadi kena inilah kan, kena ambil iktibar. Orang yang berbuat baik sedikit dan tidak mendapat dokongan yang sewajarnya zaman ni, yang pejuang Islam, yang itulah yang dikatakan ketinggalan. Anak-anak sudah berani melawan orang tua, tak ada adab. Orang jahat berani lawan orang-orang baik dan tak malu terhadap mereka, tak malu dengan orang baik, dia lawan terang-terang. No?